Assalamualaikum, testing 1 2 3. Okay, kita dah ada. Boleh dengar saya punya suara tak? Jelas tak? Ilyas bin Hassan Hasmizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh dengar saya punya suara, boleh komen sikit ataupun boleh bagi like ke? Okay. Jangan saya nak, macam mana saya nak share copy link. Okay, copy link. Saya nak share dekat group Telegram jap. M plus platform familiarization. Okay. Okay, kita start balik Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih tahniah kerana tuan-puan sudi dan sempat meluangkan masa pada malam ni. InsyaAllah pada malam ni adalah sesi yang kedua untuk M+ platform familiarization. Kalau siapa-siapa yang dah pernah tengok sesi yang pertama sebelum ni, so antara terdapat beberapa perkara lah yang saya kupas berkenaan dengan platform M+. Peringkat awal sebelum ni saya dah bagi tahu apa perbezaan di antara CDS account dengan trading platform. So seperti mana yang tuan-puan maklum lah, dalam apabila kita apply untuk buka akaun CDS saham kan, so dia akan ada dua bahagian. Pertama sekali bahagian yang trading platform, yang kedua bahagian CDS. So bahagian CDS ni akan direct kepada bursa, yang mana dekat situ nanti bursa akan rekod lah jual dan beli segala bentuk urus niaga yang berlaku dekat kita punya platform akan masuk ke dalam akaun CDS. So daripada permulaan masuk ke dalam akaun CDS sehinggalah selesai, biasanya proses tersebut akan ambil masa selama 3 trading days. Dipanggil daripada T0, T1, T2 sampai T3. Okay. Kalau dulu sampai T4, tapi sekarang dah tak ada T4 dah, bursa dah percepatkan lagi dia punya proses. So sekarang sampai T3 sahaja. Okay. So untuk pergi lebih lanjut, saya kena share sikit lah. Actually sebelum ni saya ada buat slide sikit. Ya, saya cari balik kat mana dah dia punya slide tu. Platform. Okay. Okay, ini adalah slide yang saya dah buat sebelum ni. Actually slide ni dia salah satu daripada rangka yang saya saya hasilkan ni. Rangka yang saya buat lah. Okay, rangka ni actually untuk memudahkan lagi macam mana untuk saya kupas satu persatu berkenaan dengan platform dan untuk lebih detail. Okay, untuk lebih detail. So sebagai contoh, dekat sini saya ada bagi tahulah, saya panggil platform mastery ni sebab untuk kita jual beli saham kita kena melalui platform CDS tu kan, yang kita panggil sebagai trading platform tersebut. So trading platform ni, yang ni, this one, ini yang kita panggil sebagai trading platform lah. So untuk kita faham semua maklumat ataupun informasi yang ada dekat trading platform tu, kita kena masterkan penggunaan platform tu. So macam mana cara dia? Kena belajarlah sedikit. So antara salah satu cara lah untuk saya share dengan tuan-puan semua, bagaimana untuk kita gunakan trading platform tu sedikit lah. So saya tak pergi begitu detail sebab kalau nak ya betul-betul detail tu memang saya ada ajar. Cumanya saya ajar dalam group lah, saya punya online coaching. So dalam group tu memang saya kupas secara detail dan
discussion memang sentiasa ada, dan ada juga saya buat sesi Zoom meeting dengan ahli-ahli grup secara berkala sekali seminggu. So okay, antara kenapa kita kena menguasai ataupun kenapa kita kena faham betul-betul trading platform yang ini kan, trading platform ni, ini adalah kerana dia ada lebih kurang berapa ni, saya dah listkan 14 ke 15 sampai 20. Okay. Yang pertama, dia disediakan percuma oleh pihak broker. So apabila tuan-puan buka akaun CDS, dia kan ada dua bahagian kan, akaun CDS dengan trading platform. So yang tuan-puan bayar tu yang RM10 tu untuk akaun CDS, yang trading platform ni disediakan secara percuma lah oleh broker. So macam mana broker dapat duit? Broker dapat duit apabila tuan-puan dah melakukan urus niaga lah melalui brokerage fee tersebut. So dia bagi ni trading platform ni secara percuma. So tuan-puan gunakan untuk trade, jual dan beli. So broker akan dapat dia punya keuntungan daripada brokerage fee. Okay. So brokerage fee ni dia tak sama. Kalau lebih kurang lah, ada lebih kurang 13 broker, syarikat-syarikat broker yang ada kat Malaysia. Dia ada dua jenis. Satu dia panggil apa ni, independent. Satu cara mudahnya saya boleh bahagi kepada dua lah. Satu yang under bank, satu yang ada kaitan dengan bank, ataupun investment, syarikat investment, investment company. Contoh CIMB Investment, Maybank Investment, BIMB, Bank Islam kan, Bank Islam Investment, Hong Leong, RHB, itu yang berkaitan dengan bank ataupun dibuka under bank, so dipanggil sebagai investment bank lah, ataupun syarikat security yang berkait dengan bank. Satu lagi yang bukan bank, dia stand alone. Yang stand alone ni yang bukan bank dia panggil IB. So yang bukan bank ni ada beberapa, contohnya macam M+ lah yang sekarang yang saya nak terangkan malam ni. Yang lain-lainnya macam Jupiter, Rakuten, Kenanga, UOB Bank kan, UOB Bank, apa lagi TA Security, ada beberapa lagi lah. So setiap satu broker ni dia ada dia punya charges dia tersendiri, dia ada charge yang dikenakan. So sebelum saya pergi secara detail berkenaan dengan platform, saya nak share sikit lah berkenaan dengan charge yang dikenakan oleh broker ni. Kat mana saya letak dia punya, actually ada gambar dia ni, this one. Okay. Ini secara umum je lah. Yang ni data dah lama ni sebenarnya. Data ni kalau saya tak silap tahun 2012. Mungkin ada sedikit perubahan-perubahan lah. Tapi yang ni saya ambil daripada laman web redampau.com. So kat sinilah dia punya laman web dia. So saya explain sikit lah kan. Yang atas ni adalah jumlah modal yang tuan-puan masukkan untuk trade. Contohnya macam 2,000, 5,000, 10,000, 30,000, 100,000 hingga 200,000. So yang sebelah kiri tepi sekali itu adalah nama-nama syarikat broker yang mana tuan-puan boleh buka akaun CDS melalui syarikat-syarikat broker ni lah. So ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lebih kurang 17. So ada yang bank related, ada yang bukan bank related. Okay. So charges dia berbeza lah. Okay. Daripada kesemua 17 ni, kita boleh tengok contoh kalau macam modal untuk kita trade 2,000, dia punya charges dia untuk brokerage fee. Okay, brokerage fee ni adalah fee yang di-charge oleh broker. So, untuk lebih detail sebenarnya, kalau macam setiap kali kita buat jual dan beli, actually ada 4 jenis charge yang akan dikenakan. Pertama sekali adalah brokerage fee. Brokerage fee ni dikenakan oleh broker itu sendiri. Ada charge yang kedua dipanggil stamp duty. Stamp duty ni dikenakan berdasarkan berapa modal yang kita trade ataupun kita laburkan. Yang ketiga adalah clearance fee. Clearance fee di-charge oleh bursa. Okay. Dia di bawah macam apa ni, Bursa Malaysia kan, Bursa Malaysia Berhad. Di bawah Bursa Malaysia Berhad tu terdapat beberapa anak syarikat. So anak syarikat tu antaranya adalah Bursa Malaysia Clearing Sedia Berhad. Ada lagi Bursa Malaysia Depository Sedia Berhad. Lepas tu ada Bursa Malaysia Derivative dan ada Labuan Offshore. Okay. Ada lagi kot saya tak ingat. So
yang clearing fee tu di-charge oleh Bursa Malaysia Clearing Sendirian Berhad. Okey. Itu charge yang ketiga. And then tak lari tak lari, government pun akan charge juga. So government akan charge sebanyak 6% daripada brokerage fee. Okey. Government charge 6% daripada brokerage fee. Kalau contoh brokerage fee yang dikenakan oleh government RM8, so yang dikenakan oleh broker RM8, kerajaan akan charge 6% di atas RM8 tersebut. So lagi besar brokerage fee, lagi besarlah dia punya kerajaan punya tax, dipanggil SST. Dulu GST 6%, sekarang SST. Contoh kan, kalau tengok dekat sini, contoh kalau modal kita RM5,000 lah kan, modal yang standard lah RM5,000. So setiap kali jual dan beli, contohnya kita beli dulu. Kita beli menggunakan platform M+, yang ni. Contohnya kita tekan buy dekat sini, yang atas ni kan. Kita tekan buy. Sekali kita tekan buy, company akan charge, company ni yang M+ ni lah, syarikat broker ni kan, akan charge RM8. RM8 tu minimum, okay, minimum. Dia minimum RM8, ataupun 0.08% mana yang lebih mana yang lebih besar, mana yang lebih besar. Kalau let's say modal kita kecil dan kita trade, tapi dia punya 0.08% tu tak cecah RM8, syarikat broker akan charge RM8. Syarikat pun nak untung juga kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan SST tu adalah 6% daripada RM8 tersebut. Kalau RM10 dia charge, contoh macam Jupiter charge RM10. So 6% daripada RM10 tu dalam 60 sen lah, lebih kurang. Okey. So kita tengok dia punya hierarchy dia dari bawah ke atas. Contoh M+, setakat ni lah, setakat insert tahun ni, M+ dia punya rate dia paling rendah. Okey, paling rendah. M+ charge RM8. Ni kalau RM2,000 modal. Kalau kita up sikit modal trade RM5,000, still RM8. Kalau up sikit lagi RM10,000, still RM8. Up lagi RM30,000, RM24 untuk sekali trade lah. Buy RM24 dan sell RM24. So kalau dua hala, maksudnya complete transaction buy and sell, kalau M+, kalau modal RM30,000 baru akan di-charge lebih kurang RM48. Okay, masih murah lah kan, masih rendah. Let's say kalau kita profit hari tu RM100 sahaja. Okay, RM100 sahaja, tolak RM48, masih ada profit, untung bersih yang masih banyak lah sebenarnya. Okay. Kalau M+ punya charge atas daripada RM50,000, kalau swing, ni istilah-istilah ni kan, ada intraday, ada swing kan. Intraday M+ akan charge 0.05%. Maksudnya jual beli hari ni dan jual hari yang sama dipanggil intraday. Tapi kalau kita beli hari ni dan jual besok ataupun besok-besok, lagi panjang lah tempoh dia punya charge 0.08%. Tetapi kalau M+ punya charge, sekiranya modal di atas daripada RM50,000, walaupun swing, M+ akan charge 0.05%. So ada murah sikit lah berbanding dengan modal bawah daripada RM50,000. So kalau kita tengok dekat sini dari segi comparisonnya, yang paling bawah sekali adalah M+. Okay, yang lain-lain ke atas tu saya tak nak komen lah. So tuan-puan boleh tengoklah kat situ kan. Okay. Ini berkenaan dengan charges. Okay. Macam mana cara nak kira charge? Kita kena ambil empat charges yang dikenakan oleh broker dan bursa dan government setiap kali ada jual beli. Seperti mana yang saya bagi tahu tadi lah. So actually paling mudah saya buat macam ni. Saya buat dia punya nota sikit lah kan. Saya buat nota sikit macam ni. Ini secara mudahnya saya tulis kat sini charge yang dikenakan untuk urus niaga. Buy atau saya letak kat sini atau sell. So sebab dia charge atas setiap urus niaga. Buy dikira satu urus niaga, sell akan dikira satu urus niaga. Macam ada orang tanya saya ada buat recording tak? Ada. Okay, saya ada buat recording. Okay. Oh, ada soalan kat sini. Waalaikumsalam. Platform tak nampak. Platform saya tak buka lagi. Okay. Platform saya tak buka lagi. Sekejap lagi baru saya buka platform.
Okey. Macam mana nak kecilkan dia ni? Okey. Okey. Charge yang dikenakan. Okey. Ada 4 charge, saya tulis baliklah, okey, untuk memudahkan kita ingat. So, charge yang pertama, charge yang dikenakan oleh broker. Kalau M+, kalau sekiranya kita intraday, M+ charge, intraday M+ charge 0.05% atau minimum RM8 jugalah, RM8. Okey. Kalau intraday, sekiranya swing 0.08%. Okey, swing 0.08% atau minimum RM8. RM8 ni consider murah lah kan. Yang kedua ada stamp duty. Stamp duty ni saya lupa dah dia punya cara kiraan dia. Actually saya dah ada buat video sebenarnya dekat YouTube channel. Saya punya YouTube channel nama Zulizzi Nordin. Saya tulis kat sini. YouTube channel, saya punya YouTube channel. Tuan-puan boleh search nama saya. Zulizzi Nordin. Cari cara kira cost brokerage. Dah ada penerangan yang agak detail kat situ. Tapi stamp duty ni kalau saya tak silap dia charge berdasarkan modal kita. Okay, dia charge berdasarkan modal kita. Dalam 3% macam tu. Saya tak ingat. Nanti kena tengok balik. Yang ketiga dipanggil clearing fee. Clearing fee. Okay. Clearing fee ni di-charge oleh Bursa Malaysia Clearing. Bursa Malaysia Clearing Sdn Berhad. Yang ni saya kena explain sikit. Dia macam ni. Okey, katakan kita ada syarikat bursa kan. Ini syarikat bursa lah. Bursa Malaysia Berhad. Okey, di bawah Bursa Malaysia Berhad ni dia ada anak-anak syarikat dia. Dia ada Bursa Malaysia Depository Berhad ke Sdn Berhad? Kalau saya tak silap Sdn Berhad. Dia ada Bursa Malaysia Depository Sdn Berhad. Lepas tu ada Bursa Malaysia Clearing. Okey. Sdn Berhad. Lepas tu ada Bursa Malaysia Derivative Sdn Berhad. Lepas tu ada satu lagi kalau macam tuan-puan tahu ada yang ni dia dekat Labuan. Nama dia adalah Labuan Offshore. Kalau siapa-siapa yang pernah dengar lah kan Labuan Offshore. Dia punya ni salah satu daripada company yang ada dekat bursa. Bukan ada dekat bursa, ada di bawah bursa. Dia kira macam anak syarikat lah. Okay. So dia punya saya masukkan ni nak bagi nampak cantik sikit. Saya masukkan dia punya anak panah ni. Okay, yang bawah ni. Kat situ. So yang ni saya gatal pula sini hidung ni. Bring to front. Okay. So Bursa Malaysia Clearing ni dia akan charge clearing fee. Dekat sini clearing fee. Clearing fee ni pun ada berapa persen alamak saya lupalah dia punya tu clearing fee tu. Nanti kita tengok balik. Dia charge berdasarkan modal kita. So yang keempat adalah SST. Dulu GST. Okay, dulu GST 6%. Tapi 6% di atas brokerage fee. So lagi tinggi brokerage fee yang di-charge oleh syarikat broker, lagi banyaklah kita punya charge macam tu. Okay. Nanti boleh carilah saya punya YouTube channel. Sekejap saya buka dekat sini. YouTube channel. Ni. Saya punya channel ni. Ni, Zulizzi Nordin. Nanti tuan-puan boleh search lah. Okay, saya template dekat PowerPoint ni. So senang nanti kita nak rujuk. Okay. Itu dari segi charges. So untuk buat decision nak buka akaun CDS yang mana sebenarnya dia tak ada masalah tau sebenarnya. Sebab macam kita nak buka akaun bank. Satu bank kita boleh buka atas satu nama kita kan. So contoh kita nak buka bank CIMB boleh, nak buka Maybank lagi pun boleh, Bank Islam pun boleh, RHB, BSN, setiap satu bank kita boleh buka satu akaun. Sama juga dengan
syarikat broker. Kalau syarikat broker ataupun kita panggil security company, ni pun saya kena clarify sikit sebab kadang-kadang orang tak faham sangat. Dia macam ni. Ni saya nak ambil ni. Ambil ni. Ni. Syarikat broker, nama lain dia adalah securities company. Dia bukan SC tau. Kalau SC, ini Securities Commission. Securities Commission ni dia yang badan pemantau yang dia pantau semua syarikat-syarikat broker ni, okey, yang urus niaga, pelaburan dan sebagainya. Itu dikawal oleh Suruhanjaya Security, nama dia. Suruhanjaya Security. Macam tu. Okey, tapi kalau commission ni macam salah je. Commission. Okey. Kalau syarikat broker ni yang itulah, yang ni. This one. Yang ni semua. Sama ada dia bank related ataupun dia non-bank related. Kalau non-bank ni maksudnya macam M+, Rakuten, Jupiter, yang tak ada bank lah, yang bukan bank. Mercury, Kenanga, TA, itu bukan bank. GF Apex, tu. Okay, setakat ni okey kan? Boleh faham? Ada, sekejap saya tengok kalau ada soalan ni. Oh, saya tak share slide nampak tak? Sekejap saya kena share slide dulu. Sekejap sorry. Minta maaf banyak-banyak. Okey, minta maaf banyak-banyak. Saya tak perasan pula. Okey. Minta maaf. Lama dah excited dah tadi saya explain kan. Saya tak share slide pula. Saya kena ulang balik lah. Okey. Seperti mana saya dah explain tadilah. Ini adalah charge yang dikenakan oleh syarikat broker. Yang pertama sekali charge yang dikenakan, contoh kalau macam M+, akan charge kalau sekiranya kita buat intraday 0.05% ataupun minimum RM8. Kalau swing 0.08%, minimum RM8 juga. Tapi sekiranya modal kita lebih daripada RM50,000, okey, untuk satu trade lebih daripada RM50,000, dia punya charge dia sama dengan intraday. Tu untuk swing, okey. Stamp duty dikenakan charge oleh government kalau stamp duty. Lepas tu clearance fee. Clearance fee ni di-charge oleh Suruhanjaya Security pula. Ni dalam slide yang kedua ni. Clearance fee di-charge oleh Bursa Malaysia Clearing Sendirian Berhad. Okay. So saya explain balik. Di bawah Bursa Malaysia Berhad dia ada anak-anak syarikat. So di antara anak-anak syarikat yang ada adalah Bursa Malaysia Depository Sendirian Berhad, Bursa Malaysia Clearing Sendirian Berhad, Bursa Malaysia Derivatif Sendirian Berhad dan Labuan Offshore. So Bursa Malaysia Clearing Sendirian Berhad ni yang charge kita punya clearing. Okay, dia punya clearing fee. Okay, dia punya clearing fee. So clearing fee ni saya kena explain sikit. Dia punya proses untuk clearing fee tu kan. Contoh macam kita ada beli sesuatu saham. Okay, kita ada beli sesuatu saham. Lepas tu kita pun jual. Okay, bila kita jual, duit tu bukan immediately masuk ke dalam kita punya trust account. Okay, so nanti saya tunjuk dekat platform apa perbezaan trust account, apa perbezaan dengan available trading limit. So saya explain dululah, nanti baru saya tunjuk dekat platform. So apabila kita buat jualan, duit tu tak terus immediately masuk dalam trust account sebab duit tu melalui proses yang dipanggil sebagai clearing process. Proses tersebut yang di-charge ni, yang clearing fee tu. Kalau saya tak silap dalam 3% macam tu. So dia punya proses akan ambil masa daripada T0. T0 ni dikira sebagai hari pertama jualan. Kalau kita jual lah kan. Contoh kita dah beli sebelum ni kan. Ataupun kalau kita beli adalah hari pertama yang kita beli itulah. And then dia akan melalui proses T1 sehinggalah T3. So bila dah selesai T3, barulah duit tersebut dia pusing daripada platform, pergi pusing-pusing apa semua, baru masuk balik ke dalam kita punya account. Okay, baru masuk balik dalam kita punya platform CDS tu, platform CDS, baru akan masuk dalam trust account. Okay, baru masuk balik dalam trust account. Okay. So yang saya cakap tadi, yang cara nak kira brokerage fee tu dekat saya punya YouTube channel yang ni. Cari je saya punya nama, Zulizzi Nordin.
cari ni tajuk ni, cara kira brokerage, itu lebih detail lah saya explain kat dalam tu. Okay, yang ni yang saya cerita tadi, macam contoh selalu orang confuse kan syarikat security dengan security commission. Security commission ni dia yang pantau semua syarikat-syarikat security yang ada dekat Malaysia. Okay, so yang gambar ni sebenarnya tadi yang saya share tapi tak nampak tadi tu kan. Sekarang nampak tak gambar ni? Gambar yang ada 17 syarikat broker tu. Nampak tak? Okay, kalau nampak okey lah. Okay, so M plus paling rendah. Okay, kalau kita tengok daripada 17 syarikat-syarikat ni, setakat ni M plus yang paling duduk dekat bawah sekali lah. Kiranya macam duduk bawah sekali tu consider yang paling rendah lah. Okay, so RM8 ni dia punya minimum. Okay, RM8 dia punya minimum. So lagi besar brokerage fee, kena pula SST 6% ke atas tu, so dia jadi mahal sikit lah. Okay, so satu lagi selalu orang confuse kan, kalau macam kita belum ada akaun CDS, biasa orang tanya syarikat security ni bukan yang Pak Gad tu ke? Bukan Pak Gad Nepal, Pak Gad semua tu kan? Bukan. Dia ada juga syarikat security yang security macam security yang Iron Lady dulu tu, siapa, Allah Yarham, Iron Lady tu, dia ada satu syarikat security tu kan, tapi bukan yang tu. Itu security jaga yang Pak Gad tu. Yang ini syarikat security yang uruskan jual beli saham. Okay, yang mana tempat kita nak trade, buka akaun CDS dan sebagainya, tu dia panggil security. So securities company ni dia bernaung di bawah security commission. Security commission yang pantau lah ke semua syarikat-syarikat security ni. So semua urus niaga semua sekali dipantau oleh security commission. Okay, itulah. Okay, so dari segi brokerage fee dan sebagainya, kalau nak lebih detail boleh tengok balik lah saya punya video penerangan. So tadi saya dah explain yang ni. Bursa Malaysia Depository pun kalau saya tak silap terlibat dengan macam kalau kita deposit duit dan sebagainya, macam tu kalau saya tak silap lah. Okay, so ini slide yang first tadi yang saya tunjuk tadi. So ini adalah sebenarnya rangka yang saya buat untuk siapkan saya punya e-book yang seterusnya. Tajuk ni saya tunjuk sikit lah sebab benda ni e-book ni lambat lagi nak siap ni, tak tahu bila. InsyaAllah lah nanti ada masa, insyaAllah siap lah. Okay, so antara benda yang saya kupas adalah kemahiran menggunakan platform. So bukan setakat kita just tahu nak deposit, nak draw duit dan sebagainya. Kita kena tahu lebih detail sebab kita nak gunakan kita punya platform tu untuk mencetak duit sebenarnya, untuk menjana duit. So dia berbeza dengan kalau kita sekadar tahu cara baca, kita belum mahir lagi. Tapi once kita dah mahir menggunakan tools tersebut, kita dah one step ahead. Maksudnya kita dah boleh gunakan tools tersebut untuk menjana pendapatan ke, membuat keuntungan ke dan sebagainya lah. Tapi jangan lupalah risiko memang sentiasa ada. So trading platform ni, this one kan, trading platform ni memang diberikan secara percuma oleh broker sebab broker dapat dia punya duit daripada brokerage fee. Okay, yang bayar RM10 tu bayar kat bursa, bayar RM10 tu kat bursa. So kenapa kita kena mahirkan trading platform ni? Sebab first dia free. So kalau kita tak gunakan rugilah kan. Lagipun terlampau banyak information yang ada kat dalam tu. Ni terlampau banyak information. Lepas tu dia update. Masa tu memang update on time. Okay, kecuali kalau platform hang ataupun ada sistem hang dan sebagainya tu, tak boleh nak buat apa dah kadang-kadang sebab dia kan memang manusia punya buatan kan. So dia tak perfect lah. Memang akan ada kadang-kadang masalah dari segi technical error dan sebagainya. So kita dapat baca sentimen semasa hanya berdasarkan platform sahaja. Okay. Yang kelima, kita dapat lihat volatility harga. Contoh macam hari ni, kalau siapa-siapa yang tengok pasaran hari ni, antara counter yang disebut hari ni adalah PDZ kan, PDZ.
dia naik daripada harga 10 sen lebih sikit naik kepada 20 sen lebih sikit. So saya tunjuk kat sini PDZ ni. Ini adalah macam yang saya share sebelum ni lah. Okay, macam yang saya share sebelum ni dalam topik diskusi ilmu saham yang sebelum ni, yang first, kenapa orang nak trade saham ni, sebab potensi yang ada. Okay, potensi yang ada. Tapi jangan lupa, dengan potensi tu akan ada risiko juga sebenarnya. So sebagai contoh PDZ ni kan, yang ni berlaku pada hari ini. So dari segi kenaikan yang dia boleh cecah dalam masa sehari. Contoh macam ni. Daripada harga dekat sini, okay, ni harga dia dekat sini, bawah daripada 10 sen, dia naik sehingga paling tinggi tadi 0.220. Okay. So katakan kalau kita nak mudahkan, harga 10 sen naik kepada harga harga 10 sen naik kepada harga 20 sen. Cuba tuan-puan kira berapa peratus, berapa persen, berapa persen kenaikan daripada 10 sen naik kepada 20 sen. Berapa persen? Dalam masa sehari. Itu potensi lah kan, itu adalah potensi. So ni 100% lah kenaikan dia. Okay, daripada 10 sen naik kepada 20 sen, 100%. Macam itulah. So dalam masa sehari boleh naik sehingga 100%. Tapi dia jarang berlaku lah. Okay, dia jarang berlaku. Okay. Okay, ada soalan je. Saya baca dulu soalan-soalan ni. Yang tadi tu yang saya terlupa nak share slide tadi tu, saya minta maaf banyak-banyak. Tak perasan pula. Dan bila dia kadang-kadang kita excited bercakap ni kan, tiba-tiba dilupakan benda lain dah. Okay. Yang ni memang saya kekalkan dekat page. So kalau nak tengok balik pun boleh, tak ada masalah. Kalau deposit atau withdraw duit ke akaun M Plus ada charge? Ada. Memang ada charge. Bank pun charge juga. M Plus saya tak sure M Plus charge berapa. Tapi tak banyak lah, tak banyak charge. M Plus tak charge. Bank yang charge. Bank yang charge. Okay. Slide tak share dah. Okay, slide kita dah share dah tadi. M Plus ada bagi dividen tak? Okay. Dia panggil interest. Dia panggil interest. Kalau M Plus punya interest, yang saya tahu kalau dalam trust account, kalau kita simpan duit tu dalam trust account dalam masa setahun kan, tak buat apa-apa, contoh duit tu ada je dalam tu, M Plus akan bayar 1.25%. Ada dia punya information dia dekat M Plus punya laman web. Sekejap. M Plus FAQ online. General FAQ. So kalau macam tuan-puan ada frequent asked question, kalau ada tuan-puan ada soalan nak tanya tapi tak tahu nak tanya siapa, cuba tengok dulu kat sini. M Plus FAQ, ada beberapa soalan yang mungkin terjawab dari sinilah. Okey. Mana yang dia punya interest tu, hari tu saya ada nampak juga. How soon I start price online? Oh, tak ada pula dia punya soalan tu. Tapi setakat yang saya tahu 1.25% dah, lebih kurang macam tu lah. Okay. Tak adalah banyak sangat macam bank kan, dia sebab dia bukan bank. Tapi dia bagi juga dividen, interest, interest dividen lebih kurang kan. So cumanya rendah lah. Okay, rendah. So sebab itu bukan dia punya matlamat utama. Matlamat utama tu duit tu running untuk kita jual beli saham. Itu dekat situ lagi banyak sebenarnya. Okey, doktor, di mana kita nak tengok detail transaction dan brokerage fee di M Plus bila kita beli dan jual sesuatu counter. Yang ni kita boleh tengok dalam sekejap, saya tunjuk dekat sini. Kalau kita pergi atas ni, kita boleh tengok dekat sini client statement. Okey, nampak tak client statement? Tekan client statement tu, kita boleh tengok kat dalam tu. Okey. Yang ni kita boleh masuk dah. Kita boleh masuk dah dekat platform ni untuk saya explain sedikit lah. Okay. 100%. Okay. Puan Alias dah jawab tadi 100%. Okay. Tu setakat tu itu je. Itu soalan yang daripada Facebook. Dekat Zoom ada soalan tak? Dekat Zoom kalau ada soalan.
Mana dia punya chat ni, dah hilang dah. Ni ada nampak slide. Platform tak nampak tadi. Okay, so setelah saya dah pusing jauh kan, jauh panjang lebar tadi, better kita tengok inilah, ada lagi lah antara kelebihan platform yang ada. Kita dapat lihat status patuh syariah seperti mana yang saya share sebelum ni, dapat tengok market trade monitor, dapat kesan pergerakan awal counter, dapat rujukan nama dan kod counter. Kita dapat tengok paparan counter berdasarkan kategori, maklumat corporate exercise, pergerakan spike volume, pergerakan masuk dan sell buy. Dapat lihat portfolio medium utama untuk kita tekan jual dan beli. Ada news penting yang dikeluarkan oleh syarikat, kita boleh tengok awal-awal lagi, kita dah boleh tengok dekat platform. Ticker chart ni penting sebenarnya, amat-amat penting. Kita boleh tengok kita punya trust account. Okay, trust account tu pun ada interest juga. Dapat lihat sejarah data pergerakan harga. Dapat lihat cost brokerage melalui cash movement statement. Ni yang soalan tadi. Kita boleh lihat melalui cash movement statement, and then kita boleh lihat pergerakan keluar masuk duit kita lah. Okay, so sekarang saya pergi ke platform. Okay, so macam platform M Plus ni, kita tengok dari atas kan, dari atas sekali ada yang log out. Lepas tu dia ada tarikh, hari dan my password. Kalau masa mula-mula kita dapat pengaktifan, dia bila kita apply akaun CDS ni, nanti M Plus akan hantar satu email. Dalam email tu ada link activation. So kita kena klik activation link tu. Kadang-kadang ada beberapa juga saya punya klien yang dia punya activation link tu masuk dalam spam. Saya pun tak tahu kenapa. Dia punya ID dapat, dia punya code, client code pun dapat masuk dekat e-box, tapi activation link tu tiba-tiba termasuk dalam spam. So bila tengok balik, memang ada dalam spam rupa-rupanya. So kena check. Sebab M Plus akan hantar dua email. Satu email yang mengandungi ID dengan client code, dan satu lagi email yang mengandungi link activation. So link activation tu kena klik dulu. Okay, bila dah klik dulu, baru kita buka M Plus platform ni dekat Internet Explorer. Okay, sebab actually boleh juga nak buka dekat Chrome, Google Chrome. Cumanya kalau buka dekat Google Chrome, macam yang saya explain sebelum ni lah, ada beberapa fungsi yang tak ada sekiranya kita buka menggunakan Internet Explorer. So nanti mungkin next session saya nak buat dia punya comparison, apa fungsi yang hilang sekiranya kita buka menggunakan Chrome dan kita buka menggunakan Internet Explorer, dan beza dengan sekiranya kita buka guna mobile apps. Ada M Plus pun ada mobile apps juga. Okay. So bila kita dah buka menggunakan Internet Explorer, kena type lah. Kita type, biasanya saya akan cari M Plus online login. Okay. Kalau silap type, dia akan keluar benda-benda apa ni, entah lama web apa yang merapu-merapu. So kena hati-hati. So tekan M Plus online. Pastikan dia HTTPS, ada S. Sebab dia secure. Okay. Kena pastikan ada S. Kalau tak ada S tu bukan. Okay. Kalau ada S tu dia secure. Okay. So dari atas kita tengok satu-satu. Kita ada live code. Yang sekarang ni yang kita tengok sekarang adalah live code. Live code ni mengandungi data-data yang sekarang, data terkini, pergerakan harga yang terkini. Maksudnya apa sahaja yang dapat data daripada bursa akan terus masuk ke sini lah. Contoh macam nama-nama counter, lepas tu transaction berapa, last transaction, buy rate berapa, morning buy rate, afternoon buy rate, theoretical opening, changes price berapa persen, okay. Sektor, kalau warrant pula dia ada maturity, maksudnya bila warrant tu mati. So kita boleh masukkan juga kalau warrant tu, kalau ada warrant, bila warrant tu mati dia punya tarikh dan berapa hari lagi warrant tu nak mati. Dia ada maturity days kat sini. So macam PDZ tadi kita tengok kod 6254 ni kan, dia patuh syariah. Dia punya changes dia adalah 127% dalam sehari pada hari inilah. Okey, hari ini sahaja. So VC 33%, PDZ WB anak dia 83%, okay? MQTech 38%. So ini yang saya cakap, potensi yang ada dekat pasaran saham berbanding dengan pelaburan yang kita selalu dengar, dan kita pun juga ada melabur juga. Okay? Contoh macam ASB dan sebagainya lah. Okay?
So dari atas kita tengok ada trade history. Kalau trade history ni adalah sejarah kita dah jual beli. So kalau kita nak tengok, kalau kita dah jual, kita punya syarikat yang kita dah beli sebelum ni, kita boleh klik trade history, kita boleh masukkan kita punya client code dan kita boleh masukkan kita punya tarikh. Contoh kita nak tengok daripada bulan April sampai bulan Jun. Okay. So dia akan keluarlah semua urus niaga yang berlaku daripada bulan April sampailah bulan Jun. Okay. Contoh, bila kita tekan trade history ni, contoh saya tekan daripada bulan, katakan bulan 3 lah kan. 2 hari bulan 3 sampai bulan Jun. Okay, sampai bulan Jun. 1 hari bulan Jun. Okay, kita search. Ni tak keluar ni. Betul dah, Jun. Okay, tak ada pula. Cuba tengok bulan 4. Mana segi urus niaga ni, semua dah hilang dah kat sini. Tak ada pula kat sini. Okay, saya salah masukkan. Cuba kita tengok Mei. Tak ada pula. Mungkin dia tak update kot. Tapi kat situlah. Okay, kat situlah dia punya tu. Account summary, outstanding purchases, semua ni boleh tengok lah. Tuan-puan boleh tengok balik. Portfolio adalah apa yang ada sekarang. Okay, apa yang ada sekarang yang kita sedang pegang. Okay, apa yang ada sekarang yang kita sedang pegang. Payment adalah macam kita nak masukkan duit, kita kena tekan yang bahagian deposit. Okay. Okay. Contoh kalau kita dah nak masukkan duit kan, kita tekan dekat bahagian payment ni, kita tekan yang deposit tu, dia ada dua pembahagian. Satu adalah manual transfer, yang kedua adalah FPX. So manual transfer ni contoh kita direct transfer ke bank yang M+ punya bank. Okay, kena carilah M+ punya number bank. Kalau M+ punya number bank biasa Google pun ada, boleh carilah dekat Google. Tapi kalau nak lebih senang, tuan-puan boleh transfer melalui FPX. Ada soalan tak? Kejap. Dia dekat sini. Yang apa ni? Yang charge semua kan melalui cash movement statement ni. Nanti kita pergi kat situ. Okey. Okey. Kalau kita nak cepat, okey, tekan FPX. Tapi kena baca sikitlah dia punya description dekat bawah ni. Dia cakap kalau gunakan FPX minimum transfer 1,000, maksimum transfer 30,000. Kalau gunakan yang biasa punya manual transfer no transaction limit. No transaction limit maksudnya boleh masukkan berapa-berapa lah. Mungkin 500 ke 600 ke kan. So kalau FPX daripada jam 6 pagi sampai 5 petang. Okay, kalau lepas daripada waktu tu, dia besok lah baru dia akan proses. So dia punya processing time, trading limit will be given upon confirmation. Biasanya kalau kita transfer daripada nama kita, akaun kita kepada akaun CDS kita sendiri, dia cepat. Okay, biasanya dalam tak sampai sejam duit dah masuk. Kalau gunakan third party transfer, biasanya akan ada problem dan saya tak advisekan guna third party. Okay, sebab nanti staff M+ akan dapat notice tu yang deposit dibuat melalui third party, nama orang lain. Contoh saya punya account tapi saya transfer ke account menggunakan bank orang lain. So dia akan bagi notice kat situ, dia akan query lah. So akan sama ada kena reject ataupun lambat. Biasanya kena reject lah. So jangan guna third party. Okay, ni for those submission after 5 PM will be processed next working days. Okay, admin fees, charges, refund of any third party fund will be charged RM1 per transaction. Okay, RM1 per transaction. Ni kalau refund. Okay, so yang ni berkenaan dengan FPX transfer. So kalau tekan FPX, tekan submit, kena masukkan client code, berapa yang kita nak masukkan, contoh 1,000 ke 5,000 ke, tekan submit, terus dia akan pergi dekat FPX lah. Okay.
So saya nak tunjukkan deposit pula. Ni cara mudahnya. Withdraw. Contoh kita nak withdraw cash. Okay? Kita nak withdraw cash. Kita kena tengok berapa trust amount yang ada. Okay? Berapa trust amount yang ada. So tekan je kita punya client code, dia akan muncul kat situ trust amount. Okay? Berapa trust amount dekat situ, itulah jumlah yang kita boleh keluarkan. Contoh kalau muncul dekat sini trust amount 1975.20, kita boleh keluarkan semualah yang ada kat situ. Tapi sebelum ada trust amount ni, dia melalui proses yang ini. Okay, dia melalui proses yang ini. Yang sekejap, mana dah? Ni. T0 sampai T3. Okay. Contoh kita jual, hari pertama jualan, itu baru T0. So dia akan melalui proses T1, T2 dan T3. So bila T3, barulah duit yang kita jual tu masuk dekat trust account. Okay. Baru masuk dekat trust account. So daripada situ, barulah dia akan muncul dekat sini. Okay. Baru dia akan muncul dekat available trust withdrawal ni. So 3 hari. Okay. So kalau let's say kita baru jual hari ni, besok belum dapat keluarkan lagi sebab dia masih proses. Okay. Masih proses di peringkat bursa clearing. So kena ambil masa 3 hari baru duit tu boleh dikeluarkan. Kalau nak cepat, kena tunggu jugalah. Maksudnya kalau kita betul-betul urgent nak guna duit, kena jual awal lah. So, tapi still ambil masa 3 hari jugalah. Okay. Dekat sini selalu berlaku adalah kita nak withdraw tapi withdraw ke bank orang lain. So M+ sudah tulis dah dekat sini, jangan withdraw ke bank orang lain. Crediting to third party account is not allowed. Kenapa? Reason dia adalah untuk mengelakkan berlakunya money laundry. Money laundering. Money laundry itu apa ni? Laundry itu basuh baju tu kan? Yang laundry tu kan? Kenapa tak boleh? Tak boleh deposit ke akaun orang lain sebab nak elakkan money laundering. Money laundering ni apa dipanggil, pemutihan wang, pembersihan wang. Dia ada akta AMLA ni kena hati-hati tau. So kalau silap-silap hari bulan kena query. Kalau didapati bersalah adalah hukuman dia. Okey, kenapa deposit 1K tapi duit kurang daripada 1K? Okey. Ini pun soalan yang famous juga sebenarnya. Dia penerangan dia macam ni. Okey, penerangan dia macam ni. So, apabila kita deposit duit 1K, okey, 1K, M+ akan pegang. Okey, M+ akan pegang apa ni? Berapa persen tu lah? 0.95% kalau saya tak silap, tambah RM40. M+ akan pegang duit tu. Okay. Yang ni sebab kita first time ataupun setiap kali kita deposit kan, M+ akan pegang duit tu untuk futures trading. Contohnya, kalau kita dah buat jual beli kan, mana duit yang nak tolak untuk jual beli tu? Contoh kalau kita masukkan 1,000, kita terus trade beli duit 1,000 tersebut. So M+ nak tolak kat mana duit tu? Sebab duit tu dah bertukar jadi unit saham. So macam mana nak tolak kalau duit tu dah jadi unit saham? So M+ dah pegang siap-siap sebahagian daripada duit tu. Tujuan dia adalah untuk futures trade. Contohnya kita nak beli, kan M+ kena charge brokerage fee. Inilah duitnya yang dia ambil ni. Yang dia put aside siap-siap. Ini calculation ni saya ingat-ingat lupa. Nanti kena check balik. Okay? Dia ada certain amount. Dia akan put aside. So bila awal-awal kita nak beli tu, inilah brokerage yang akan ditolak dari situ. Then bila kita jual balik, ini jugalah duit yang akan ditolak awal-awal kat situ. So duit tu bukan fee yang dikenakan untuk kita deposit, tak. Dia bukan fee untuk deposit. Deposit tak ada fee. Duit tu ditolak, duit tu dipegang siap-siap untuk futures trading. Contoh kalau kita masukkan 1,000, kita tak trade. Duit ada kat situ lah. And then tiba-tiba kita tutup pula account. Duit akan dikembalikan lah macam tu. Tapi janganlah tutup account kan. Rugilah. Beli je lah apa-apa saham, biar je lah setahun 2 tahun. InsyaAllah dapat pulangan lebih daripada dividen. Okay, ASB.
di mana kita nak tahu yang kita trade tu profit. Okay, contoh kan, contoh simple lah macam ni, saya buat macam ni. Contoh kita beli satu saham, saham tu berharga RM1, okay, harga dia RM1. Kita beli sebanyak 100 lot, okay, 100 lot. 100 lot ni, satu lot adalah seperti mana yang saya terangkan sebelum ni. Okay, satu lot bersamaan dengan 100 unit. Okay, satu lot bersamaan dengan 100 unit. Kalau saham tu bernilai RM1, kita beli 100 lot, bermakna kita kena ada modal lebih kurang RM10,000. Okay, RM10,000. So, betul tak saya punya kiraan ni? Ya, saya kira dulu. 1,000 kali 100 kali 100. RM1 lah, 1,000 pula. RM1 kali 100 kali 100. Okey, betul lah, 10,000 lebih kurang modal kan. So, katakan kita beli pada harga saham tersebut RM1. Sebanyak RM RM1 sebanyak 100 lot. Okey, 100 lot. Dalam ni saya letak 100 lot. Lepas tu harga saham tersebut naik kepada RM1.50. Okey. Tapi lot kita masih samalah, kita masih ada 100 lot juga. So apa yang berlaku adalah terdapat capital gain. Ini nama dia capital gain ataupun kenaikan dari segi harga saham tersebut. Okey. Apabila harga saham tersebut naik kepada RM1.50, so berapa kita punya keuntungan? Kita punya keuntungan, kita tolak je lah. Okey, kita tolak RM1.50 ni. Ini saya tulis kat sini. Okey. RM1.50 tolak RM1. So kita untung sebanyak 0.50. Itu dalam bentuk sen lah. Okey. RM. So 0.50 ni banyak tau. Banyak ni. So berapa kita punya keuntungan? So kita kena kali balik jumlah lot yang kita ada. So RM 0.50 kali 100 lot kali 100. Okey, 100 unit. Sebab satu lot bersamaan dengan 100 unit kan. So kita untung dekat situ dalam 0.5 kali 100 kali 100. Sekejap 0.5 kali 100 lot kali 100 unit. 5,000. Banyak tu 5,000. Okey. Lebih kurang 5,000. Betul ke sebenarnya kiraan ni? Macam nampak macam tak logik je kan? Tapi logik lah sebab modal pun 10,000 kan? Okey. So 5,000 ni belum tolak lagi kita punya brokerage fee dan sebagainya. So 5,000 ni ingat tak yang tadi, yang gambar tadi, yang ni, kalau modal 5,000 berapa dia, modal 10,000 berapa dia punya charge? Kalau M plus RM8. Okay, M plus charge RM8. So kena tolak charge brokerage fee RM8 ataupun kalau 0.08% lebih tinggi, okay, ataupun 0.08%. Mana yang lebih tinggi lah, ini dari segi brokerage fee. Okay, kena tolak yang tu. Lepas tu ni kena tambah dengan stamp duty. Tambah lagi dengan clearing fee. Ni saya letak kat bawah supaya nampak lebih jelas. And then tambah lagi dengan SST 6%. Okay, 6% daripada brokerage fee yang dekat atas ni. Ni. So, katalah, okay, kalau nak kira mudahnya, katakanlah total ini semua adalah RM40. Okay, RM40 untuk beli dan RM40 untuk jual. So, kali 2, katakanlah dalam lebih kurang RM80. RM80. So, RM5,000 tolak RM80. RM RM80. So, ini adalah kita punya untung bersih lah. Okay, untung bersih. Tu cara kira dia.
So untuk lebih jelas kena tengok dekat dalam ni. Tengok yang bahagian atas ni, my account cash movement statement kat dalam ni. Okay, saya tekan ada keluar tak? Ini yang terbaru Julai, Jun. Ni saya tak nak tunjuk. Okay, yang history tadi tak keluar. Kalau dalam cash movement statement tu, memang dah ada dah kat dalam tu. Okay, memang dah ada dah dia punya ni. Kita boleh tengok berapa charge, berapa secara detail. Boleh kira balik lah. So dekat situ. Okay, boleh tengok. Saya tunjuk balik. Dekat my account cash movement statement, kat situ kita boleh tengok berapa kena charge, berapa profit, berapa loss dan sebagainya. Boleh tengok detail kat dalam tu. So client statement ni pun boleh tengok juga daily business done, contra losses, contra gain ni kalau kita ambil margin account, tapi saya tak suggest lah. Saya suggest guna cash lah. Okay. Okay, so kita dah 10.30 dah. Saya dah overshoot ni masa. Saya ingat saya nak share sikit je malam ni. Okay, so inilah benda-bendanya. Yang ini secara basic je lah, benda-benda basic lah. So kita belum lagi masuk yang detail-detail yang ada kat dalam ni. Actually banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsi yang ada kat dalam M Plus punya platform ni. Sebab tu saya buat sesi ni macam kita buat sekali seminggu, sebab setiap kali sharing mesti akan ada benda baru yang kita akan belajar. Tapi bila dah habis semua benda yang kita dah belajar tu, kita akan ulang balik. Sebab biasanya kadang-kadang kita lupa kan. Kita lupa fungsi ni untuk apa, fungsi ni untuk apa. Okay. Macam nak tekan buy, nak tekan sell ni dekat sini, nanti insyaAllah kalau ada masa nanti insyaAllah saya akan explain balik lah. Okay, sebelum saya akhiri sesi ni, saya tengok dulu kok ada soalan daripada ahli group. Ada satu chatting. Dalam M Plus saya tengok banyak detail information, ada guide or menu tak dari tentang detail information? Ada, memang ada. Kat mana? Ni. Ada dekat sini. Kalau tekan guidance ni, okay, kalau tekan guidance ni, ada help center, FPX guide, FAQ dengan products detail. So boleh tengok satu persatu kat dalam tu lah. Kalau rajin boleh je tengok dekat YouTube channel. Memang dah ramai dah orang share berkenaan dengan cara nak baca M Plus platform. Saya salah seorang lah kan. Saya salah seorang yang share macam mana cara nak baca M Plus platform ni secara detail. So boleh tengok balik insyaAllah. Okay. Okay, sebelum kita tangguhkan sesi kali ni, saya tunjuk yang atas ni kan. KLCI hari ni dah 1583.50 mata, kenaikan sebanyak 16 mata, which is tinggi lah, which is banyak lah. So, okay, saya tunjuk. Yang ni adalah KLCI punya chart. Saya tunjuk sikit. Kalau tengok, yang ni saya buka daily chart. Saya tukar dia punya ni, full color candle. Yang ni nama dia trading platform, bukan. Yang ni nama dia charting platform. Okay. So, saya tutup sikit dia punya indicators yang saya dah pasang tu. Okay, sekarang kita tengok bursa punya indeks. Okay. FBM KLCI. Kalau tengok indeks ni, dia punya mata paling tinggi naik pada dekat sini. Saya tanda sikit lah. 1900 dulu sebelum pilihan raya yang ke-14 hari tu. Yang bahagian sektor tu saya dah share yang last punya session. Nanti boleh tengok balik. Yang sesi penerangan yang minggu lepas. Okay. Macam mana kita nak spot case yang macam PDS, PDZ ni kan. Macam mana nak spot ni, actually memang saya ada discuss sebenarnya counter PDZ ni dalam group online coaching. Setiap hari kita ada discussion berkenaan dengan counter-counter yang berpotensi, dan salah satu counter yang berpotensi tu adalah PDZ lah. Dan PDZ ni actually dari semalam lagi sebenarnya, dia dah start dah sebenarnya, bukan hari ni je. Okay, saya nak tunjuk FBM KLCI. So saya tukarkan kepada weekly candle. Okay. Weekly candle ni maksudnya satu batang candle ni mewakili seminggu punya trading. Seminggu punya trading kalau dalam pasaran saham adalah 5 hari lah.
So kita ada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Sabtu, Ahad tutup. Kalau ada public holiday contoh macam Hari Merdeka ataupun Hari Jadi Agong dan sebagainya pun tutup juga. Okay. Tapi kalau cuti sekolah, pasaran saham tak tutup lah. Okay. So, okay, paling tinggi hari tu dia naik sampai 19. Okay, ini masa zaman PM Najib hari tu kan. Lepas tu lepas pilihan raya ke-14 dia drop sampai paling rendah ke 1209. Lepas tu dia rebound. Ini istilah rebound. Okay, dia rebound ni maksudnya dia panjat balik. So apa yang menarik ni saya nampak adalah indeks FBM KLCI dah mula break. Break ni maksudnya dia pecah. Okay? Dia break garisan downtrend line. Ini garisan downtrend line, garisan menurun dan dia dah break. So apa yang kita nampak adalah potensi kenaikan lah lepas ni. So kalau baru nak buka akaun CDS, sekarang ni ambil masa. Sekarang ni ambil masa dalam 3 hingga 4 minggu sebab lambakan borang-borang CDS yang daripada hari PKP hari tu. Sebab staff tak cukup, office punya branch pun ada tutup. So ada satu branch utama saja yang buka dan berlaku lambakan borang-borang. So diorang sedang proses lah sampai ke sekarang. So sekarang ni dah kira okey sikit. Okay? Tapi saya masih lagi klien-klien pun masih cakap memang agak lambat sikit lah dapat dia punya proses dalam 3 minggu lebih juga. So kalau sekarang baru nak buka memang kena expect agak lambat sikit. Tapi akan diproses, cuma ambil masa. Okay? So indeks dalam arah menaik, sekarang adalah waktu terbaik lah sebab dia bukan berada pada paling atas lagi, dia dari bawah lagi ni, masih kira macam bukan betul-betul bawah lah, kiranya macam dah ke arah nak menaik. So peluang tu sentiasa ada lah insyaAllah, dan peluang ni kita nampak makin cerah lah buat masa ni. Okay. Dot trend line to follow price stock. Sekarang ni untuk sesi ni saya tak nak fokus sangat tentang technical analysis, so saya nak fokus tentang yang ni je, yang platform kita punya M+ platform familiarization. So kalau sekiranya ada soalan nanti untuk platform ni, insyaAllah boleh kumpulkan untuk minggu depan. Kita boleh share balik apa-apa yang nak tanya lagi minggu depan. So dalam grup ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, okay, kalau tak ada soalan mungkin saya ingat sampai situ sahaja. Kaunter-kaunter meroket ni nak kena belajar sebenarnya. Dia kalau public macam ni, macam sifu-sifu ke cikgu-cikgu ke saham kan, jarang sebenarnya nak share secara terbuka macam ni, especially kaunter-kaunter yang berpotensi lah. So lagipun sebenarnya menjadi satu kesalahan sebenarnya untuk kita canangkan nama-nama sesuatu kaunter secara terbuka macam tu. Kalau macam Remizer bolehlah nak bagi buy call tapi untuk klien sahaja. Tapi kalau tak ada lesen, bukan Remizer, bukan siapa-siapa kan, tiba-tiba nak bagi buy call, tiba-tiba nak ajar saham apa semua, actually menjadi kesalahan. Kalau selagi tak ada orang report tak ada masalah. Macam tu je lah. Tapi kalau dah ada orang report tu, wallahualam. Okay, so saya tak nak panjang, mungkin kita sampai situ sahaja. Kalau ada salah silap macam tadi saya lupa nak share slide tu tadi kan, saya minta maaf. Then kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh tanya jugalah kat dalam saya punya grup Telegram tu. Minggu lepas pun saya dah share dah dia punya link tu, so boleh cari balik. Saya ingat sampai situ sajalah. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi stay sampai waktu sekarang. So kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.